Imam Muhammad berubah semata-mata bukan kerana hajamunan, juga bukan kerana nasihat aku. Seringnya itu bukit aja pun, bukan dia boleh buat apa-apa. Hoi! Patutlah habis lari terkukuk jalan aku. Nasib baik landak masuk perangkap. Nak buka seringenge, nak buat rumah. Tu ajak pakai. Sebab kalau betul-betul galak macam ni, esok dapat tarik kukuk 3-4 ekor. Ni, puncang ni tak muat ni. Imam sakit, tolong bagi tahu dengan anak buah yang lain lah. Kita bungkam Sengenge tu. Kita bungkam Sengenge. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Apa khabar semua? Saya doakan semoga para penonton yang menonton forum bedah buku ini berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja, ya, walaupun mengalami pandemik COVID-19, ya, haraplah dapat kita putuskan rantaian COVID-19 ini dan kembali terus-menerus menjalani kehidupan seperti biasa. Baiklah, hari ini bersama saya Farah Ashikin binti Anwar merupakan selaku moderator kita pada hari ini, dan agak sedikit berlainan, ya. Kalau biasanya kita adakan forum secara bersemuka, namun pada hari ini kami melakukannya di atas talian di kediaman masing-masing bagi memastikan penjarakan tetap terjaga. Baiklah penonton, apa yang istimewanya forum ini? Ya, saya jemput 3 orang ahli panel kita yang cantik-cantik belaka, ya. Kerana apa? Hari ini kami akan membedah sebuah buku yang bertajuk Serengenge, ya. Serengenge ini juga terdapat pelbagai sebutan lainnya. Dalam bahasa dialek Kedahnya dipanggil Serengenge, dan buku ini hasil daripada karya Syahnul Ahmad, ya. Siapa yang tak kenal Syahnul Ahmad? Ya, beliau ini memang tidak asing lagi di negara kita kerana beliau merupakan seorang sastrawan negara kita yang kedua yang lahirnya di Sik Kedah dan telah memenangi beberapa anugerah sastra. Baiklah, sedikit daripada pembacaan saya daripada novel Serengenge ini. Sebenarnya pada mulanya buku ini memang agak sukar untuk saya memahaminya kerana bahasa yang digunakan adalah bahasa klasik ataupun bahasa Kedah lama. Namun setelah membaca lebih beberapa kali, saya dapati Serengenge ini sebenarnya merujuk kepada sebuah bukit, di mana bukit itu ternampak cahaya matahari, dan apabila hilangnya cahaya matahari, maka bukit ini akan menjadi gelap. Jadi pelbagai orang kata tanggapan ataupun ideologi terhadap bukit tersebut. Ada yang kata seperti hantu, setan dan sebagainya. Jadi di dalam novel ini juga terdapat elemen-elemen yang menarik seperti elemen seram, ya, seronok, sedih, sinis sebagainya lah. Baiklah, tanpa berlengah masa lagi, ya, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang cantik-cantik belaka ini, ya, iaitu ahli panel kita yang pertama, Cik Nur Atirah binti Muhammad Nazri Shah yang merupakan anak kelahiran Perak. Apa khabar saudari? Terima kasih kepada moderator kita. Alhamdulillah, khabar baik saja. Baiklah, ahli panel kita yang kedua iaitu juga anak kelahiran Perak, Kuala Kangsar, iaitu Cik Nurul Syaukinah binti Lokman. Ya, terima kasih kerana sudi meluangkan masa dalam sesi forum bedah buku ini. Apa khabar Cik Syaukinah? Khabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, seterusnya ahli panel kita yang ketiga yang jauh asalnya dari pantai timur, dari Kota Baru Kelantan, ya, iaitu Cik Nurul Husna binti Badrul Hisham. Ya, apa khabar Cik Husna? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, soalan saya pada panel yang pertama tentang buku Serengenge ini, ya. Kalau kita dapat lihat dari segi kemasyarakatannya, itu lebih jelas terpampang daripada masyarakat kini. Jadi apakah faktor-faktor kemasyarakatan yang terdapat dalam Serengenge ini yang boleh dikaitkan dengan masyarakat sekarang? Mohon pencerahan, ya, Cik Atirah kita.
Okey, baiklah. Pada pandangan saya sendiri, antara faktor-faktor kemasyarakatan yang terdapat dalam Sri Genggi ini, kita dapat lihat kesepakatan penduduk Sri Genggi itu dalam mempertahankan Sri Genggi daripada dibugar oleh awang Cik Teh. Atau dalam erti kata lain, ancaman kuasa luar lah. Begitu juga dengan tanggapan mereka terhadap Sri Genggi itu kerana mereka menganggap bahawa Sri Genggi adalah periuk nasib bagi mereka dan punca pendapatan mereka. Dan itu juga yang kita alami pada masa kini, di mana rakyat-rakyat serta lapisan masyarakat sering berganding bahu untuk mempertahankan tanah air mereka dari dijajah oleh ancaman kuasa luar. Selain itu, kita juga dapat lihat dalam Sri Genggi ini ada adat ziarah menziarahi antara satu sama lain. Seperti sewaktu Imam Muhammad sakit, di mana penduduk-penduduk Sri Genggi ini datang beramai-ramai untuk menziarahi beliau. Dan pada masa kini juga adat ziarah menziarahi itu menjadi satu adat warisan kepada semua lapisan masyarakat. Lebih-lebih lagi di musim perayaan dan sebagainya. Jadi itu sedikit sebanyak pendapat saya tentang faktor-faktor kemasyarakatan yang terdapat dalam Sri Genggi ini. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada panel kita yang pertama ya atas penerangan yang utuh lagi berisi tadi. Sebentar tadi Cik Atira ada menyatakan tentang adat ziarah menziarahi. Jadi bagi pandangan saya sendiri, semua penduduk kampung dalam Sri Genggi ini sebenarnya saling bermuafakat. Walaupun sebelum itu mereka mempunyai pandangan berbeza tentang hal-hal kecil, konflik dan sebagainya, namun mereka ini tetap bersatu padu dan ini yang menjadikan sesebuah masyarakat itu menjadi lebih kukuh. Baiklah, saya pergi kepada soalan yang seterusnya tentang novel Sri Genggi ini. Kalau kita dapat lihat, buku ini mempunyai pelbagai nilai. Namun, sejauh manakah kesan ataupun impak daripada pertembungan antara nilai moden maupun nilai tradisional terhadap masyarakat setempat? Soalan ini akan dijawab oleh Cik Syauqina kita. Silakan. Terima kasih kepada Cik Moderator yang cantik jelita. Okey, antara pertembungan nilai moden dan tradisional yang dapat saya rungkaikan pada hari ini adalah yang pertama, nilai kepercayaan tradisi, yang mana pada zaman dahulu mereka lebih mempercayai bahawa jika mereka sakit maupun mengalami sebarang masalah. Sebagai contohnya pada zaman dahulu mereka dalam buku novel Sengenge mereka berjumpa dengan bomoh using untuk mengubati Imam Hamad. Okey, namun zaman sekarang kita mempunyai pelbagai fasiliti sebagai contohnya hospital dan klinik jika mengalami sebarang kesakitan maupun ingin mendapatkan rawatan. Okey. Jadinya dekat sini kita boleh lihat bahawa kesannya zaman sekarang kita lebih berfikiran ke depan. Masyarakat kini lebih berfikiran ke depan dan rasional dalam membuat sesuatu keputusan dan pilihan. Okey, yang kedua adalah nilai ekonomi yang mana kita boleh tahu, kita boleh nampak sendiri ya. Pada zaman dahulu mereka ingin mendapatkan sumber pendapatan ataupun sumber makanan, mereka perlulah ke hutan maupun ke sawah untuk melakukan pekerjaan mereka, atau jika mereka ke hutan untuk mendapatkan landak, kijang dan sebagainya. Okey, namun sekarang kita mempunyai pelbagai pilihan sama ada dari sektor pekerjaan dari sektor kerajaan, swasta maupun bekerja secara sendiri, yang mana perkara ini dapat memberi keuntungan, memberi sumber pendapatan kepada diri, keluarga dan juga kepada negara kita. Okey, itu saja yang dapat saya rungkaikan pada kali ini. Saya serahkan kepada moderator. Okey, baiklah, terima kasih Cik Syauqina kita atas penjelasan yang berhubung dengan nilai tadi. Ya, sebenarnya apa yang diperkatakan oleh Cik Syauqina tadi memang betul lah. Jadi sebenarnya dari situ kita boleh lihat ya bahawa nilai tradisi maupun nilai moden ini sebenarnya boleh bersama.
malah tersulam lagi dalam modernisasi negara. Baiklah, soalan seterusnya kepada Cik Husna kita ya. Kalau kita lihat dalam sebuah buku memang tidak lengkap kalau tidak ada konflik, betul tak? Jadi boleh Cik Husna huraikan sedikit konflik yang berlaku dari aspek tradisi dan kepercayaan dalam Sregenge ini. Silakan Cik Husna. Baiklah, terima kasih kepada moderator Cik Farah Ashikin. Okey, konflik yang berlaku dari aspek tradisi dan kepercayaan berdasarkan pada kisah tersebut, Imam Hamad mati akibat perbuatan kuasa gaib yang dipercayai dilakukan oleh golongan yang percaya kepada hantu sebagai balasan atas perbuatannya kepada jebat, iaitu burung terkukur. Kepercayaan khurafat dan tahyul juga sangat kuat ketika zaman itu. Ini dapat dilihat melalui persembahan menjamu penduduk Sregenge dan mengaitkannya bala yang menimpa penduduk kampung. Berkisah tentang masyarakat desa yang sukar untuk dipisahkan dengan fahaman dan kegiatan yang bertentangan ajaran Islam. Masyarakat setempat ini mempercayai bahawa bukit Sregenge itu ada penjaganya. Begitu juga dengan Useng selaku bomoh di kampung tersebut. Sekiranya Useng gagal menyembuhkan Imam Hamad, di manakah letaknya dirinya sebagai bomoh? Dirinya ketika itu seolah tiada maruah kerana tidak dapat membantu untuk merawat Imam Hamad. Kerana jika berlaku apa-apa masalah, Usenglah yang akan dicari untuk bantuan atau rawatan. Ini juga merupakan kepercayaan songsang dan bertentangan dengan ajaran Islam kerana terlalu yakin dan percaya dengan kuasa bomoh. Itu sahaja pendapat saya. Baiklah, terima kasih Cik Husna atas penerangan tersebut. Ya, sedikit tambahan daripada saya. Sebenarnya apa yang diperkatakan oleh Cik Husna tadi sebenarnya adalah situasi yang sebenar ya bila kita lihat daripada segi penduduk kampung di kawasan pedalaman. Contohnya dalam Sregenge sendiri, mereka ini mempercayai ya kuasa selain daripada kuasa Tuhan tanpa menafikan kuasa Tuhan itu sendiri. Ya, dalam Sregenge juga mereka mempercayai kuasa datuk-datuk yang menjaga Bukit Sregenge sehingga sesiapa sahaja yang ingin memunggar Sregenge diibaratkan seperti meruntuhkan madrasah, mengoyakkan Al-Quran dan sebagainya. Sampai begini sekali ya kepercayaan mereka. Baiklah, seterusnya saya ingin bertanya kepada Cik Atirah kita ya. Kalau kita lihat pada masa sekarang ini memang agak kurang dari segi penerapan karya-karya sastera di Malaysia. Jadi bolehkah Cik Atirah memberitahu ya bagaimana ataupun apakah inisiatif yang boleh dilakukan untuk mendedahkan masyarakat yang di luar sana tentang karya-karya sastera di Malaysia pada hari ini? Silakan Cik Atirah. Baiklah, terima kasih kepada moderator kita bagi menjawab persoalan yang diajukan. Pendapat saya tentang inisiatif-inisiatif yang kita dapat lakukan untuk mendedahkan kepada masyarakat di negara kita ini tentang karya-karya sastera yang terdapat di Malaysia ini, antaranya ialah kita boleh menggunakan novel-novel yang bersyorak popular di mana dikenali oleh semua lapisan masyarakat. Dan selain itu kita juga boleh mengkaji intipati-intipati yang ada di dalam karya-karya sastera itu seperti penerapan nilai Islam, konsep-konsep yang digunakan, gaya bahasa dan sebagainya. Kesemua elemen-elemen yang saya sebutkan itu seharusnya sampai kepada masyarakat secara umum tanpa perlu mereka tertanya-tanya tentang apa yang ada di dalam karya sastera tersebut. Selain itu kita juga boleh lakukan kempen-kempen yang terselit di dalamnya nilai-nilai yang terdapat dalam karya sastera di negara kita ini. Melalui kempen-kempen yang kita lakukan itu, ianya dapat menjadikan karya-karya sastera ini menjadi keutamaan kepada semua lapisan masyarakat di negara kita ini berbanding genre-genre yang lain yang terdapat di negara kita. Jadi itu adalah sedikit sebanyak pandangan yang saya dapat berikan berkenaan soalan yang diajukan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Cik Atirah kita ya atas saranan tersebut. Saya sangat setujulah ya apa yang diperkatakan oleh Cik Atirah tadi. Ya, lebih-lebih lagi kita lihat golongan muda sekarang ini memang agak tenggelam dalam arus modernisasi. Baiklah, soalan seterusnya beralih kepada panel yang seterusnya, Cik Syaukinah kita. Ya, tadi
ada sebut tentang kepercayaan. Ya, kalau kita tengok konsep animisme ini juga antara faktor penghalang dalam kemajuan masyarakat dalam Sri Genge ini. Jadi bolehkah Cik Syafina buktikan bagaimana konsep animisme ini boleh menjadi faktor penghalang bagi kemajuan masyarakat? Silakan Cik Syafina. Terima kasih sekali lagi kepada Cik Moderator kita yang sangat jelita hari ini ya. Okey, hal ini yang mana apa yang saya dapat buktikan melalui pemahaman dan kepercayaan penduduk Sri Genge ini, yang mana mereka mempercayai bahawa Bukit Sri Genge itu terdapatnya penjaga yang mana ada suatu peristiwa yang terjadi kepada Imam Hamad ketika beliau pulang daripada Bukit Senggit itu. Perkara tersebut terjadi apabila Imam Hamad telah mencabut bulu burung tekukur serta memulas kepala burung tekukur tersebut sehingga mati ya. Apabila pulang daripada Bukit Senggit itu, tangan dan kaki beliau menggeletar dan mulutnya berbuih, dan perkara ini lebih meyakinkan penduduk Senggit itu sendiri bahawa Bukit Senggit itu mempunyai penjaga sendiri. Okey, hal ini dikatakan bahawa burung tersebut menjadi penakut terhadap burung helang sewa. Okey, itu saja yang boleh saya sampaikan. Saya serahkan kepada Cik Moderator. Baiklah, terima kasih Cik Syafina kita atas penerangan tersebut ya. Baiklah, sedikit tambahan daripada saya. Jika kita inginkan sesuatu kemajuan itu datang, yang pertama sekalinya kita perlu berusaha. Kerana isu animisme ini yang boleh menyebabkan masyarakat itu menjadi malas berusaha, mudah putus asa, minda mereka ini menjadi jumud. Ya, sebagai contohnya, kita lihat ya, individu yang mempercayai kepada sesuatu kepercayaan terhadap benda ataupun amalan yang boleh menjadikan seseorang itu menjadi kaya contohnya, dan apabila perkara ini tidak dapat dihajati ataupun dikabuli, mereka ini akan mudah putus asa dan seterusnya melakukan sesuatu perkara yang lebih buruk ataupun di luar jangkaan. Baiklah, soalan terakhir saya kepada panel kita yang ketiga iaitu Cik Husna, ia tentang pengakhiran novel ini. Kalau kita lihat watak Awang Cik Teh ya, berkobar-kobar ingin memunggar Sri Genge. Namun, mengapa akhirnya hasratnya itu tidak berjaya? Adakah disebabkan kematian Imam Muhammad atau bagaimana? Silakan Cik Husna. Okay, baiklah, terima kasih kepada Cik Moderator. Okay, pada awalnya, Awang Cik Teh ingin memungkar Sri Genge dan Imam Hamad serta isterinya bersetuju untuk memungkar Sri Genge. Tetapi Awang Cik Teh telah menafikan hajatnya kerana keadaan Imam Hamad yang terlantar sakit dan penduduk lain hanya mengikut, namun ada juga yang membantah. Awang Cik Teh juga serba salah untuk menebang dan membakar Bukit Sri Genge sekiranya Imam Hamad masih terlantar. Okay, itu sahaja sedikit sebanyak daripada kisah tersebut. Ya, terima kasih Cik Husna kita atas penerangan tersebut. Okey, baiklah. Sedikit kesimpulan daripada saya tentang keseluruhan soal jawab tadi, ya, bahawa novel Sri Genge ini berkisar tentang masyarakat yang sukar dipisahkan antara fahaman juga kegiatan yang bertentangan dengan ajaran Islam, dan perkara seperti ini adalah perkara pokok yang membentuk masyarakat Melayu pada ketika itu. Ya, namun di pengakhiran cerita ini penulis ia tidak menguatkan watak dalam pemahaman Islam. Sebaliknya, kepercayaan mereka terhadap Sri Genge itu semakin menebal dengan kematian Imam Muhammad. Namun sedikit tambahan daripada saya, seharusnya penulis ini meletakkan pengukuhan iman dalam setiap watak untuk lebih percaya kepada Tuhan dengan setiap ketentuannya. Dan seterusnya, kalau boleh ditambah baik lagi dari segi buku ini, boleh dibuat
jilid yang kedua kerana saya sebagai peminat buku Sri Genggih ini merasa kurang puas untuk membaca setiap pelayan. Betul tak semua? Betul. Betul, saya setuju. Betul kan? Setuju kan? Baiklah, novel Sri Genggih ini kalau kita lihat juga sebuah kisah yang memang perlu kita fahami serta hayati. Kerana apa? Sekurang-kurangnya kita dapat mengetahui cara pemikiran masyarakat Melayu dahulu walaupun kita tidak pernah hidup pada zaman itu. Baiklah, setakat itu saja. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita yang cantik lagi bijaksana ini. Ya, terima kasih kerana sudi meluangkan masa, sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Ya, moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Baiklah, sebelum berakhir, mari kita sama-sama renung-renungkan sejenak. Lautan itu dunia, bahtera itu kita, kemudi itu agama. Peliharalah bahtera daripada karam di lautan dunia. Baiklah, sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekilafan diri kami sendiri. Wallahu a'lam. Saya akhiri forum bedah buku ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.